Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama dengan kami dalam sesi Facebook Live yang insya-Allah pada hari ini saya Ustazah Asma akan bersama-sama dengan anda untuk sesi sembang santai dengan satu tajuk penyusuan ibu daripada perspektif Islam. Okey. Jadi sebelum saya mulakan sesi saya pada hari ini, perkongsian dan juga sharing, saya mengajak rakan-rakan semua untuk share link Facebook ini bersama dengan kawan-kawan yang lain supaya manfaat ini dapat kita kongsikan dengan lebih ramai lagi sahabat-sahabat dalam kalangan ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang dalam usaha untuk menyempurnakan penyusuan ibu, dan sama-sama kita belajar bagaimana perspektif Islam dalam membincangkan tentang hukum susuan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penyusuan. Okey, insya-Allah. Jadi sementara sebelum saya mulakan, teruskan invite dan share link ini dan kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, insya-Allah. Suka juga untuk saya katakan bahawa sesi tajuk pada hari ini dipilih bersempena dengan sambutan kempen penyusuan susu ibu sedunia, yang pada tahun ini disambut dengan tema yang cukup menarik sebenarnya. Dan saya sendiri bila tahu tema sambutan hari penyusuan susu ibu sedunia ini, saya terasa sangat kagum. Sebab mana bila saya melihat bahawa sebenarnya penyusuan susu ibu ini boleh dilihat daripada pelbagai perspektif yang cukup luas, perspektif yang cukup menarik. Kita boleh tengok dari sudut bagaimana penyusuan susu ibu ni boleh memberi manfaat kepada alam sekitar, bahkan kalau kita tengok dari sudut yang lebih luas. Jadi, insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan secara detail lah, bagaimana tentang hukum penyusuan susu ibu dan bagaimana Islam melihat perkara ini, dan bagaimana Islam mendidik perkara ini kepada dalam kalangan umatnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tunggu lebih ramai orang masuk. InsyaAllah. Saya mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah. Bersempena dengan bulan ataupun kempen penyusuan susu ibu sedunia ini, pihak Hospital Pakar An-Nur turut melibatkan diri dalam membangun dan berusaha untuk membina kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan dan betapa mulianya usaha untuk melengkapkan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi, terutamanya daripada bayi sehinggalah bayi tersebut berusia 2 tahun. Kalau dalam Al-Quran ada menyebut tentang 2 tahun. Nanti kita akan sembang secara lebih detail tentang perkara ini. Jadi untuk tema tahun ini adalah support breastfeeding for a healthier planet. Waktu awal-awal saya dapat tajuk ini, dapat tema ini, saya terkejut. Kenapa? Apa kaitan sebenarnya antara breastfeeding dan juga bumi yang lebih sihat? Saya kata, apa kaitan susu ibu? Tapi nak kaitkan dengan alam sekitar. Saya rasa bila saya baca dan saya go through balik kempen-kempen yang telah diadakan saban tahun sejak 1992, sebenarnya perkara kempen yang telah dibuat. Jadi sebenarnya kempen-kempen ini cukup menarik, di mana dia telah membuatkan satu revolusi dalam sudut pandang kita terhadap penyusuan susu ibu. Kita tahu semakin masa berlalu, ibu-ibu pada hari ini ramai yang telah mula bekerja dan mempunyai pelbagai kekangan. Walaupun menyusu itu adalah satu perkara yang fitrah, tapi dengan cabaran-cabaran semasa, sebenarnya sangat banyak perkara-perkara yang kita perlu berikan perhatian, sokongan yang kita perlu berikan kepada ibu-ibu, didikan dan kesedaran supaya ibu-ibu ini terus bersemangat untuk menyusukan anak-anak mereka.
kan. Walaupun perkara ini pada awalnya kita melihat sebagai satu benda yang fitrah, tapi bila melihat pada perkara realiti, sangat banyak cabaran-cabaran yang ibu-ibu ini perlu hadapi untuk menyusukan anak-anak mereka. Dan kita akan memandang bagaimana Islam menggalakkan penyusuan susu ibu. Dan kita akan tengok bagaimana Islam memberikan peranan penyusuan susu ibu ini bukan sahaja kepada ibu, tapi juga bapa-bapa berperanan untuk memberikan sokongan kepada ibu-ibu ini untuk menyusukan anak-anak mereka. So kita akan tengok satu sudut pandang yang cukup holistik dan satu sudut pandang yang cukup rahmah bagaimana Islam sangat-sangat menggalakkan dan menyokong penyusuan susu ibu. Okey, insya-Allah. Dan berbalik kepada kempen yang kita sebutkan tadi tu, kita tengok sejak 1992 lagi kempen-kempen ini telah mewujudkan revolusi-revolusi dalam komuniti masyarakat dunia. Kan kalau kita tengok dulu dekat shopping mall tak banyak breastfeeding room. Kan tempat-tempat awam. Tapi pada hari ini kita boleh tengok kan betapa banyaknya shopping mall yang mempunyai kemudahan-kemudahan untuk ibu-ibu menyusu. Ini cukup saya suka. Dan pergi ke mall dan bilik-bilik tersebut bilik yang cukup cantik. Dan di tempat kerja juga pada hari ini kita tengok bagaimana majikan-majikan sudah mula mempunyai kesedaran untuk mewujudkan fasiliti kan kepada pekerja-pekerja wanita untuk mereka menyediakan stok susu untuk anak-anak mereka. Jadi ini adalah kempen-kempen dan bagaimana kerajaan telah banyak kerajaan mula mewujudkan undang-undang dan akta dalam kempen-kempen susu formula misalnya. So saya melihat perkara ini adalah sebagai salah satu usaha untuk memberi sokongan kepada ibu-ibu ini untuk menyusukan anak-anak mereka secara natural. Dan perkara ini pastinya akan dibahaskan dengan lebih detail dalam sesi-sesi akan datang bersama dengan pakar perubatan kanak-kanak, dengan pakar perubatan wanita. Doktor-doktor kita akan mengupas tentang perkara ini. Dietitian kita juga akan turut sama bercerita tentang perkara ini. Dan fokus saya pada hari ini adalah lebih kepada sudut pandang Islam tentang penyusuan. Jadi kalau kita nak katakan dalam Al-Quran, ada ke tak ada sebenarnya perbincangan mengenai hukum susuan? Okey. Dan adakah tajuk susuan ini berlegar-legar dalam kalangan wanita sahaja? Okey, so kita akan tengok perbincangan ini dalam Al-Quran. Okey. Dan masya-Allah subhanallah sebenarnya perbincangan tentang susuan ini dalam Islam sangat luas. Kan? Kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis, ada sangat banyak ayat yang bercerita tentang penyusuan. Kita boleh bahagikan lebih kurang kepada 4 kategori lah dalam hukum susuan ini. Ada ayat yang berceritakan tentang perjuangan wanita-wanita waktu zaman-zaman terdahulu, tentang bagaimana mereka berjuang untuk menyusukan anak-anak mereka. Ini satu motivasi lah untuk ibu-ibu untuk tahu bahawa struggle untuk menyusukan anak ini, usaha untuk menyusukan anak ini bukan sahaja berlaku pada zaman kita hari ini, tapi sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu pun sudah diceritakan bagaimana ibu-ibu ini berusaha sungguh-sungguh untuk menyusukan anak mereka. Contohnya kita boleh tengok daripada kisah Nabi Musa AS, ketika mana kita tahu waktu zaman kecil dia Firaun datang dan berusaha untuk membunuh anak-anak lelaki. Dan kita tahu bahawa masa tu Nabi Musa ini masih lagi menyusu dengan ibu dia. Tapi atas rasa tawakal kan, naluri seorang ibu yang kuat antara ibu dengan anak tu, Allah Subhanahu Taala telah mengilhamkan ibu Nabi Musa untuk meletakkan anak dia dalam bakul dan melepaskan dia ke sungai. Kan. Ketika itu Nabi Musa masih lagi menyusu, dan kita tengok kalau kita menelusuri kisah dia ini, bagaimana walaupun telah melepaskan anak tu dalam sungai dengan penuh rasa tawakal tu, masih lagi mak dia suruh kakak Nabi Musa ni untuk pergi mengekori bakul tersebut ke mana dia pergi kan. Dan hatta bila bakul tersebut telah sampai ke tempat Nabi Musa, istana Firaun sekalipun, ibu Nabi Musa ni masih lagi berusaha untuk mengintai peluang dan ruang yang diboleh untuk dia tetap menyusukan anak dia. Dan ketika mana Firaun memang menawarkan kepada mana-mana wanita yang boleh menyusukan, memang ibu Nabi Musa ini sendiri pergi menawarkan diri untuk menyusukan anak dia kan. Walaupun Firaun tak tahu itu ibu kandung dia kan. Tapi nak katakan walaupun dalam keadaan situasi genting seperti itu, yang anak dia ada ancaman untuk dibunuh kan, dia masih lagi pergi ke istana Firaun untuk mencari peluang dan ruang untuk tetap menyusukan anak dia. So itu antara kisah yang kita boleh telusuri lah daripada
kisah-kisah wanita terdahulu dan perjuangan mereka untuk menyusukan anak mereka kan. So kisah Nabi Musa, kita ada juga kisah-kisah lain tentang Maryam kan, dan sebagainya. Bahkan dalam sirah-sirah kan, kisah-kisah dalam sirah Nabi Muhammad SAW pun banyak juga kisah-kisah situasi yang menggambarkan betapa Islam ni sangat-sangat mementingkan ibu menyusukan anak dia. Macam contoh ada satu kisah tu, ketika zaman Rasulullah datang seorang wanita yang berzina. Kemudian dia mengandung, dia berjumpa dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dia minta supaya diri dia dihukum kan. Tapi Rasulullah tangguhkan. Rasulullah kata tak apa, tunggu selepas melahirkan. Bila dah melahirkan, dia datang lagi jumpa dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak terima hukuman sebab dia nak menyucikan diri dia kan, dia nak bertaubat atas dosa dia tu. Tapi Rasulullah kata tak apa, tunggu dulu, tangguhkan lagi hukuman tersebut sehinggalah dia habis menyusukan anak dia. So nak menggambarkan betapa Islam ni sangat memberi keutamaan untuk mengutamakan susu dahulu, selesaikan anak tersebut dengan susuan yang sempurna sehingga 2 tahun. Lepas tu baru kita bincang tentang hukuman. Macam tu sekali Islam sangat mementingkan peranan ibu dalam menyusukan anak dia, walaupun ketika tu kita tahu ibu dia adalah seorang penzina. So sehingga tahap itu sekali Islam sangat mengutamakan penyusuan. Dan juga dalam kita tengok dalam dari segi hukum-hukum fiqh pun banyak juga rukhsah-rukhsah ataupun keringanan yang diberikan untuk ibu-ibu yang menyusu ini. Dalam bulan Ramadan misalnya, perkara yang rukun Islam, tapi bila ibu-ibu yang menyusu dia ada kesusahan dia ada cabaran dia, maka ada keringanan-keringanan yang Islam berikan untuk ibu-ibu yang menyusu. So contoh ini pun telah memberikan kita satu gambaran bahawa penyusuan susu ibu itu adalah satu benda yang cukup mulia, yang cukup diutamakan dalam Islam, hatta untuk memberi hukuman-hukuman yang lain pun boleh ditangguhkan dulu. Rukun Islam seperti berpuasa tu pun boleh ditangguhkan dahulu untuk memberi laluan dan penghormatan untuk ibu-ibu yang menyusukan anak. So berbanggalah kita menjadi wanita-wanita Muslim yang sentiasa dimuliakan, hatta dalam bab penyusuan pun dibincangkan perkara ini oleh ulama-ulama kan. Okey, insya-Allah. Okey, itu yang pertama dalam Al-Quran dan kisah-kisah penyusuan, kisah-kisah wanita-wanita yang menyusukan anak mereka. So dari sudut yang kedua, kita boleh bercerita tentang dalam Al-Quran dia ada menceritakan tentang hukum penyusuan dan kesan dia kepada orang yang menyusukan anak. Okey, contohnya bagaimana bila mana seseorang wanita, katakanlah bukan ibu kandung kan, dia menyusukan seorang bayi yang lain, maka perkara tersebut boleh memberi kesan kepada nasab keturunan, boleh jadi anak susuan, boleh menjadi haram perkahwinan. So nak katakan dalam Al-Quran tadi ada kisah-kisah penyusuan wanita-wanita terdahulu, dalam masa yang sama ada juga tentang hukum susuan yang memberi kesan kepada nasab keturunan. So itu perbincangan fiqh yang panjang. Tapi ada ayat Quran yang bercerita tentang perkara tersebut, iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-23. So dalamnya dibincangkanlah bagaimana tak boleh berkahwin dengan ibu susuan, dengan adik-beradik susuan kan. Dia ada cerita dan implikasi dah lah. Okey. Yang ketiga, ini ayat yang lebih panjang dan banyak orang-orang kupas bila bercerita tentang penyusuan, iaitu tentang hak, peranan dan tanggungjawab dalam menyempurnakan penyusuan, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wal walidat, bismillahirrahmanirrahim, yang awal dia wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey, kemudian sambungan dia wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okey, sepanjang lagi lah ayat ni kalau kita tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 233. Tapi boleh saya simpulkan di sini bahawa ayat yang ke surah Al-Baqarah ayat 233 ini dia bercerita tentang hak, tentang peranan dan tanggungjawab dalam memberikan hak seorang anak ini untuk disusukan. Dia kata bayangkan kita anak yang baru lahir ataupun proses nak sampai kepada fasa penyusuan anak ni, dia bermula dengan fasa ibu tu hamil, kemudian dia melahirkan dan dia menyusukan, dan setiap fasa ini mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Okey. Kemudian diceritakan dalam ayat ni, untuk ibu ini dia menyusukan anak dia wal yurdi'na auladahunna haulaini kamilain sampai 2 tahun, sehingga 2 tahun. Maksudnya dalam Islam ini sangat-sangat digalakkan kepada ibu-ibu ni untuk berusaha menyempurnakan penyusuan ibu sehingga 2 tahun. Dan benda ini juga menjadi base, satu yang menarik sebabnya dalam Al-Quran dah sebut 2 tahun, dan dalam juga dalam
penyelidikan oleh WHO pun telah menetapkan sehingga 2 tahun itu adalah tempoh yang terbaik untuk diberikan susu ibu. Kan bermula dengan 6 bulan eksklusif susu ibu sahaja, kemudian disambung dengan pemberian makan susu ibu dan juga makanan-makanan tambahan yang lain selepas 6 bulan. So maksudnya dia seiring kajian sains dan juga Al-Quran yang telah menetapkan sehingga 2 tahun tersebut. Okey, 2 tahun. Dia bukanlah dikatakan wajib sehingga 2 tahun, tapi sebaik-baiknya adalah sehingga 2 tahun. Sebab apa? Dalam ayat ni sebenarnya dia menceritakan kalau ibu dan ayah tu macam confused, bertelagah kan nak susu berapa lama sebenarnya ni. So dalam Islam galakkannya ialah sehingga 2 tahun. Macam tu. Okey, itu dalam surah ni. Dan dalam ayat ni juga dia bercerita tentang peranan ayah. Tadi mula-mula dia kata wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilan liman arada an yutimma radha'ah. Bagi mereka yang nak menyempurnakan susuan sehingga 2 tahun. Kemudian ayat tu disambung wa 'alal maulud, untuk ayah-ayah. Dekat sini ibu-ibu suka poin ni. Okey? Iaitu untuk maulud, untuk ayah-ayah ni tanggungjawab dia bukan menyusukan, tapi adalah untuk memberi nafkah kepada ibu-ibu ini, memberikan kecukupan kepada ibu-ibu ni supaya dia mudah untuk menyusukan. Maksud apa keperluan ibu-ibu ni untuk menyusu? Mungkin ibu-ibu ni memerlukan makanan yang sihat untuk memastikan penghasilan susu yang baik. Maka ayah-ayah ini perlu memberikan hak-hak ibu ni untuk memberikan dia makan, minum, untuk memberikan dia pakaian, untuk beri dia rumah, kan, melayan dia dengan baik supaya ibu-ibu ni boleh menyusukan anak mereka dengan baik. Kan, kalau dapat sampai 2 tahun tu yang terbaik lah. Tapi nak katakan dalam ayat ni dia memberikan peranan dalam menyempurnakan penyusuan tu, peranan ibu dan juga peranan ayah. So kedua-duanya berperanan. Dan tentang memberikan nafkah untuk ibu yang menyusu ini bukan sahaja untuk isteri yang masih sah, bahkan kalau selepas diceraikan pun dan sekiranya ibu itu masih lagi menyusukan, tanggungjawab ayah tu untuk memastikan ibu tersebut mendapat nafkahnya ketika mana dia masih lagi menyusukan anak. Nak katakan sehingga tahap itu sekali Islam memelihara ibu-ibu yang menyusukan anak ini, supaya walaupun berlaku konflik dalam rumah tangga, hak anak ini untuk mendapat susu ibu ini masih lagi di bawah tanggungjawab ibu dan ayah meskipun mereka telah berpisah. So macam tu sekali Islam menjaga hak-hak penyusuan dan kerana itulah dalam ayat ni saya katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ini dia bercerita tentang hak, peranan dan tanggungjawab. Okey. Kalau kita tengok dalam tafsir memang banyaklah huraian-huraian ni kan tentang adakah wajib ibu ini memberikan susu, adakah macam mana pula tanggungjawab ayah dan sebagainya. Dan dalam masa tapi nak dikatakan kesimpulan daripada perbahasan ulama dalam ayat ni adalah tentang bagaimana perkara pertama yang perlu diutamakan oleh ibu ayah ini dalam penyusuan, dalam menyambut zuriat ini adalah memberikan dia dengan sumber makanan yang terbaik untuk anak ini, menyempurnakan hak anak. Dengan cara apa? Okey, dengan cara memberikan susu ibu yang terbaik. Sebabnya kalau kita rujuk dalam satu lagi surah, iaitu surah At-Talaq, maksudnya kalau berlaku apa-apa masalah antara ibu dan ayah kan, ibu dan ayah kandung tu ada masalah, ibu tak ada susu dan sebagainya, Islam membenarkan, kalau kata ada kesulitan, maka Islam membenarkan untuk anak ini disusukan oleh wanita lain. Macam mana Rasulullah SAW sendiri dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah kan. Maksudnya ada hukum yang membenarkan, yang membolehkan untuk anak ini disusukan oleh wanita lain, dan ada upah yang boleh diberikan lah kepada wanita-wanita yang menyusukan anak-anak ini kan. So, maksudnya Islam ada option tersebut. Maksudnya nak katakan ada keutamaan yang sangat besar dalam menyempurnakan susu anak ini kan, memberi susu ibu. Kalau isteri kita tak mampu ataupun ada kekangan-kekangan tertentu, boleh minta wanita lain susukan anak kita. Maksudnya ada option tu, maksudnya nak memberi penekanan bahawa betapa pentingnya untuk memberikan susu yang berkhasiat, yang cukup hebat yang Allah ciptakan dalam diri wanita ini, susu ini kepada anak-anak kita. Okey? Itu tentang hak, peranan dan tanggungjawab. Kalau kita nak kupas perkara ini dari sudut fiqh, dia akan jadi satu huraian yang sangat panjang lah tentang peranan dan tanggungjawab dan sebagainya. Okey? Okay. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ini dan juga surah At-Talaq ayat 6 ini, dia ada juga bercerita tentang upah. Yang ni pun ibu-ibu suka bila bercerita tentang upah ni ya. Sebab
dibolehkan untuk ibu-ibu ini kan, bila yang menyusukan anak ini, untuk meminta upah daripada pasangan dia, daripada suami dia. Setelah dia menyusukan anak, dia boleh minta upah. Tapi ibu-ibu pun, walaupun ada ayat yang memberi ke peluang ini kan, tapi perlu juga kita lihat pada kemampuan suami kita lah kan, pada kemampuan pasangan kita. So, perkara ini melibatkan perkara-perkara yang perbincangan dan toleransi dan sebagainya kan. Kalau kita tengok keadaan ekonomi sekarang, dalam keadaan moratorium pun dah nak habis kan, semua orang ada kekangan ekonomi kan, maka kita berpada-padalah kan. Tapi kalau kita tengok pasangan kita macam nak tukar sports stream baru ke kan, maksudnya ada lebihan-lebihan tu, bolehlah bincang dengan husband untuk minta upah atas susuan. Tapi tidaklah perkara itu sebut sebagai satu yang membebankan, tapi sebagai meraihkan ibu-ibu yang berpenat lelah melahirkan dan menyusukan anak-anak ini. So ada perbincangan tersebutlah dalam Islam. Nak kata perbincangan Islam tentang susuan ni sangat holistik kan, daripada kisah-kisah ada, dari segi hukum hakam ada, dari segi upah ada, tanggungjawab suami ada, semua tu dibincangkan dalam Islam dalam hukum penyusuan. Dan bahagian yang keempat yang saya katakan tadi adalah tentang dalam Al-Quran bercerita tentang penyusuan ni juga. Ada juga yang ayat yang memberikan pengiktirafan kepada ibu yang menghamilkan, melahirkan dan menyusukan anak. Kita boleh tengok dalam surah Al-Luqman, dalam surah Luqman ayat 14 dan juga surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini dimenceritakan bagaimana keadaan ibu yang menyusukan, yang melahirkan, yang menghamilkan anak ini berada dalam keadaan susah payah. Dan bagaimana ayat ini sangat-sangat menekankan kepada anak-anak untuk menghargai ibu dan juga ayah yang telah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Sebab nak dikatakan bahawa usaha untuk menyusukan, melahirkan dan sebagainya ini adalah satu usaha yang cukup memenatkan sebenarnya. Cukup memberi satu cabaran kepada ibu lah, terutamanya kan yang melahirkan, yang menghamilkan. Waktu mengandung pun dah banyak cabaran dia, ketika melahirkan juga banyak cabaran dia, kemudian nak sambung dengan penyusuan kan. Dan kita tengok wanita hari ini berkejaya kan, nak kena bawa beg pam susu, nak kena bawa ais, nak kena bawa bekas nak menyimpan susu kan, nak kena cari masa dan ruang untuk pam susu dan sebagainya. Satu pengiktirafan lah kita perlu berikan kepada ibu-ibu ni. Sebab tu saya rasa satu appreciation untuk wanita bila mana ada ayat yang menceritakan tentang upah untuk ibu yang menyusukan. Macam satu penghargaan lah kepada mereka yang telah berusaha kan. So nak dikatakan kesimpulan yang saya boleh ambil lah secara umum kan tentang penyusuan ini, bahawa Islam adalah agama yang cukup mementingkan kebaikan dan kesejahteraan semua pihak. Okay, dalam perbincangan hari ini tentang penyusuan, perkara pertama ataupun keutamaan yang paling utama yang kita perlu letakkan untuk penyusuan ini adalah kebajikan anak itu sendiri. Kan, bagaimana anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan yang terbaik kan setelah dia dilahirkan, terutamanya untuk 6 bulan yang pertama tersebut. Kan, betapa anak ni dalam perut, ketika dalam perut dia mendapat nutrisi daripada darah dan zat-zat ibu kan. So bila dia keluar, dia memerlukan antara perkara paling fitrah yang Allah ciptakan untuk dia adalah menyusu. So menjadi hak untuk anak tersebut untuk mendapat yang terbaik, dan kajian telah sangat banyak menunjukkan bahawa memang susu ibulah yang terbaik untuk anak tersebut. Maka kita, ibu dan ayah ini perlu berusaha sebaik mungkin untuk berusaha memberikan susu ibu ini untuk anak. Kan, ibu berusaha cari ilmu, cari kaunselor sebelum melahirkan itu, cari kaunselor laktasi yang boleh memberikan kita ilmu tentang bagaimana sebenarnya nak mempersiapkan diri kita ini, emosi, mental dan fizikal, untuk menghadapi cabaran ketika menyusukan. Untuk ibu-ibu yang bekerja, perlu tahu dan hadam bagaimana sebenarnya cara untuk pam susu, untuk simpan susu, untuk bekukan susu, untuk keluarkan balik susu, untuk sampailah kembali ke dalam perut anak kan. Sebab perkara ini satu proses yang agak panjang. Dan ayah-ayah bertanggungjawab untuk memberikan sokongan kepada ibu-ibu yang nak menyusukan anak ini kan. Satunya kita dah kata, bila ibu menyusu ni penjimatan dia cukup besar kan, berbanding nak kena beli botol susu, nak kena beli susu tin setiap bulan kan, setiap minggu barangkali. Nak kena beli susu tin dah kos yang tinggi, dah dapat penjimatan yang besar dah bila ibu-ibu boleh menyusukan. Jadi sokonglah ibu-ibu ini untuk menyusukan
kan, berikanlah dia makanan yang sihat, makanan yang seimbang, sediakan keperluan-keperluan dia untuk, contohnya kalau isteri-isteri yang bekerja, dia akan sangat berbesar hati kalau suami-suami ini dapat tolong bersihkan pam-pam susu tersebut. Itu satu appreciation yang isteri-isteri akan cukup hargai, kalau suami-suami boleh bantu basuhkan pam, tolong sterilkan untuk persiapan esok nak pergi kerja, nak bawa lagi barang-barang, tolong bekukan ice pack dan sebagainya. So kerjasama yang cukup baik perlu diberikan oleh ibu-ibu, ayah-ayah ini kepada para ibu yang nak menyusukan anak dia. So maksudnya journey ini adalah journey bersama-sama kan, antara suami dan juga isteri dalam memenuhi keperluan hak anak. Dan kalau berlaku konflik kan, maksudnya kalau berlaku perceraian sekalipun, na'udzubillah min zalik, dalam Al-Quran ada membincangkan bahawa walaupun bercerai, selagi mana ibu tu masih menyusu, menjadi tanggungjawab suami juga adalah bapa ini memberi hak nafkah supaya ibu tu tersebut masih lagi boleh terus menerus menyusukan anak sehinggalah usia 2 tahun. Maksudnya lepas usia 2 tahun tiada lagi kewajipan untuk nafkah susu, tapi kemudian nafkah untuk anak tersebut masih lagi berjalan lah. Okay? Maksudnya ada perbincangan tersebut, dan anak ini adalah satu amanah yang cukup besar yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga dengan penuh kasih sayang, penuh amanah dan penuh tanggungjawab. Okey. Tadi saya disebutkan bahawa ibu-ibu tidaklah wajib memberi susu kepada anak, tapi dia boleh bertukar menjadi hukumnya wajib sekiranya anak tak minum susu lain. Okay, sekiranya anak tersebut tidak boleh minum susu formula kan, contohnya kan, lactose intolerance, maksudnya dia tak boleh minum susu lembu kan, maksudnya tak boleh minum susu lain. Tak ada ibu susuan pun dia tak nak dengan ibu susuan tersebut. Baby tak nak EBM sampai badan dia menyusut, boleh membahayakan nyawa dia. Maka dalam situasi ini ibu wajib menyusukan anak tersebut demi menyelamatkan nyawa dia dan kesihatan. Okey. So ini ada perbincangan fiqh tentang perkara ini. Maksudnya kalau sampai tahap memudaratkan anak, kalau ibu tak menyusukan, maka hukumnya berubah menjadi wajib kepada ibu untuk menyusukan anak tersebut. Okey. Okey, jadi tanggungjawab. Tadi saya katakan bahawa tanggungjawab menyusu kepada ibu dan ayah. So begitulah perbincangan dalam Al-Quran, dalam Islam tentang hukum berkaitan dengan penyusuan. Okey, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan hukum anak susuan. Okay, sedikit sahaja insya-Allah. Bila kita bercerita tentang hukum anak susuan ini, sekiranya seseorang wanita ingin mengambil anak angkat misalnya, sama ada dia telah berkahwin ataupun wanita bujang, nak menyusukan seorang anak yang bukan anak kandung dia, maka perkara ini dibolehkan dalam Islam, tapi kena memenuhi beberapa syarat. Okay, beberapa syarat untuk sah anak tersebut menjadi anak susuan. Yang pertama adalah usia anak tersebut mestilah tidak melebihi daripada 2 tahun. Ini berdasarkan daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 233 tadilah, yang menceritakan bagaimana sehingga 2 tahun ayat ini menjadi sandaran. Maksudnya selepas usia 2 tahun, kalaupun kita menyusukan anak tersebut, dia tak jadi anak susuan. Jadi syarat yang pertama, anak tersebut mestilah usianya kurang daripada 2 tahun. Syarat yang kedua adalah anak tersebut mestilah disusukan sehingga 5 kali kenyang. Ini mengikut mazhab Syafi'i lah, ada perbincangan ulama lain yang memberikan jumlah yang berbeza-beza, tapi mengikut mazhab Syafi'i, kita untuk menjadikan dia sah sebagai anak susuan, dia mesti 5 kali susuan sehingga kenyang. Jadi kita nak pastikan 5 kali susuan kenyang ni, maksudnya yang pertama, dia kenalah anak tu dia ada beberapa cara lah. Kalau kita tahu sukatan untuk macam botol susu dia tu, kita tahu sukatan memang setiap kali dia minum dia akan kenyang dalam 3 ounce misalnya. So kita boleh kata okey, 3 ounce adalah sukatan untuk dia kenyang. So kita boleh berpegang pada itulah sebab kita tahu kebiasaan dia. Tapi kalau kita tak tahu kebiasaan dia, adalah dengan cara kita melihat bila mana anak tu sekali minum kemudian dia berhenti sebab dia puas. Bukan berhenti sebab nak main ke, bukan berhenti sebab tersedak ke, termuntah ke, tapi memang kita nampak bila dia dah minum sekali tu dia puas. Okey, dia berhenti. Dia tidur ke misalnya kan, okey, dah kira satu kali kenyang. Kemudian dia perlu 5 kali kenyang, maksudnya 5 kali dia menyusu dan sehingga dia kenyang lah, sehingga dia puas. Dan cara ketiga adalah berdasarkan naluri ibu lah, kita tadi sukatan. Kemudian yang kedua adalah melalui kita tengok dari segi
fizikal je lah kita nampak, okay, anak tu dah kenyang, dia dah puas, kita dah boleh burpkan dia, kita dah boleh sendawakan dia kan, dia dah kenyang. Okey, itu kena 5 kali. Kemudian yang ketiga adalah melalui naluri ibu. Sebab kadang-kadang ibu ni dia kenal anak dia dan dia tahu okey anak dia dah kenyang macam tu. Boleh juga melalui cara tersebut lah. Dan tadi saya kata 2 tahun, kemudian 5 kali kenyang. Ini adalah antara 2 syarat lah kan, untuk memastikan bahawa anak tersebut layak untuk menjadi anak susuan. Usia kurang 2 tahun, 5 kali kenyang dalam penyusuan yang lengkap lah. Okay? Dan implikasi dari segi hukum, maksudnya kalau ibu ini adalah telah menyusukan anak dia dengan sempurna 5 kali tersebut, maka anak tersebut sah menjadi anak susuan dan haram dikahwini oleh adik-beradik susuannya yang lain kan. Dari segi aurat pun dia dah jadi macam adik-beradik biasa kan. Maka besarlah implikasinya sebenarnya kan, sebenarnya hukum penyusuan ini kepada anak-anak ini dan juga kepada nasab, hukum nasab keturunan. Maka itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan penyusuan anak dalam perspektif Islam kan. Maksudnya luas kan perbincangan ini, maksudnya bukan sahaja tentang hukum, tapi juga ada motivasi dalam Al-Quran, ada juga ayat galakkan, ada juga tentang upah, tentang tanggungjawab dan peranan. So maka ini semua menggambarkan bahawa Islam ini sangat-sangat menggalakkan ibu-ibu ini untuk menyusukan, ataupun Islam sangat-sangat menggalakkan untuk anak-anak ini diberikan susu ibu kan, sehinggalah usianya 2 tahun kan. Seperti juga selari dengan saranan yang telah diberikan oleh WHO kan, untuk anak-anak ini disusukan sehingga eksklusif sehingga 6 bulan, kemudian diberi makanan tambahan dan bersama dengan susu ibu ini sehingga usia 2 tahun. Dan akhir sekali yang paling penting dalam penyusuan susu ibu adalah untuk ibu dan ayah ini meletakkan bahawa usaha untuk menyusukan anak ini adalah lillahi ta'ala. Dan perkara ini yang akan memberi nilai yang berbeza untuk ibu dan ayah. Kan innamal a'malu binniyat, dan satu hadis mengatakan sungguh setiap amal itu dengan niat. Jadi bila mana ibu sangat-sangat berbeza nilai satu amal, adalah bila mana kita meletakkan niat yang betul. So bila mana kita letakkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap usaha yang kita lakukan untuk menyusukan anak itu akan dikira sebagai pahala kan. Setiap usaha ayah menyediakan keperluan untuk ibu ini akan dikira sebagai pahala kan. Setiap titis air mata ibu kan, yang struggle untuk bangun tengah malam pam susu, bangun tengah malam susukan anak kan, yang bawa beg besar pergi kerja, cari masa dekat office untuk pam susu kan. Untuk ibu-ibu yang mungkin di rumah yang berhadapan dengan cabaran susu bengkak kan. Kalau kita tengok dalam journey untuk menyusu ni, setiap orang ada cerita yang berbeza-beza dan struggle berbeza-beza kan. Susu bengkaknya, dengan melecetnya, dengan lukanya, dengan sakit belakangnya dan sebagainya kan. Maksudnya cabaran-cabaran yang berbeza-beza ini, kalau kita letakkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan, moga-moga ia akan menjadi satu ladang pahala untuk ibu-ibu, dan setiap mujahadah ibu-ibu ini menjadi saham akhirat kan. Moga-moga dengan susu ibu ini akan membina hubungan yang baik antara ibu dan anak, antara ibu dan ayah, dan untuk anak dan ayah, dan membina keluarga yang harmoni, hasil usaha kerjasama yang baik antara ibu dan ayah untuk menyusukan anak. Okay, insyaAllah. So perkara-perkara ini sangat menarik lagi untuk kalau kita kupas dengan lebih dalam, tapi sebab masa tidak mengizinkan, begitulah kesimpulan yang saya boleh katakan, bahawa Islam sangat-sangat memberi galakan kepada ibu dan ayah untuk menyempurnakan penyusuan anak sehingga 2 tahun, seiring dengan kempen yang sedang kita jalankan sekarang. Okay? Dan moga-moga dengan perkongsian sedikit saya pada hari ini dapat memberikan motivasi lah kepada para ibu dan ayah untuk berusaha mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu untuk memahami tentang ilmu tentang penyusuan ini, dan berusaha untuk menyempurnakanlah penyusuan anak-anak kita. So insya-Allah pada minggu yang akan datang akan ada sesi bersama dengan doktor pakar kanak-kanak kita tentang penyusuan
Kemudian minggu seterusnya doktor pakar wanita akan berkongsi juga tentang penyusuan, dan akhir sekali akan ada dietitian kita berkongsi tentang nutrisi dan pemakanan. Jadi kita harapkan dengan permulaan kita ceritakan tentang galakan, kemudian kita akan ceritakan tentang pandangan-pandangan perubatan, pemakanan dan sebagainya. Moga-moga ilmu yang akan kita kongsikan ini memberikan satu galakanlah dan kesedaran kepada semua ibu dan ayah untuk berusaha menyempurnakan penyusuan anak-anak. Dan anak kita mengharapkan generasi yang disusukan oleh ibu ni yang mendapat nutrisi yang baik di awal kehidupan mereka ini akan menjadi generasi yang cemerlang, akan jadi generasi yang elok tumbuh besarannya, akalnya, mindanya, dan menjadi penyumbang kepada negara dan agama kita, insya-Allah. So besar peranan ibu dan ayah ini. Walaupun bermula dengan penyusuan, tapi impaknya akan berkekalan sehingga akan datang. Okey. Maka moga-moga Allah melindungi semua ibu dan ayah dan mereka-mereka yang berusaha untuk memberikan penyusuan yang terbaik kepada anak-anak ini. Wallahu alam. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.